Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya baru balik daripada Marriott Hotel Putrajaya. Saya ada MCM dekat sana. MCM tu ialah Millionaire Circle Meeting. Maksudnya saya jumpa dengan kawan-kawan yang buat bisnes sama-sama dengan saya. Saya jumpa yang dah buat juta-juta, jumpa jutawan. Lepas tu diorang share ilmu. Memang best lah. Selama saya berada dekat sana 4 hari 3 malam, memang sangat-sangat best. Memang sebab dah lama dah tak ada kelas, tak ada perjumpaan macam ni. Memang bila sekali dapat jumpa tu, memang aura dia sangat-sangat lain. Okey, tapi saya nak share sini sebab sepanjang saya berada kat sana tu, ada satu benda yang saya rasa saya patut share supaya tak ada yang ikut jejak langkah macam saya. Okey, apa yang saya nak share, saya nak cerita story saya lah. Story saya sepanjang daripada saya nak kahwin sampai sekarang. Okey, iaitu daripada 2007 sampai 2020 lah. Okey, bermula macam ni. Pada 2007 tu, saya decide untuk bertunang. Okey, saya decide untuk bertunang. Tapi dalam masa bertunang tu, saya nak buat preparation untuk kahwin. Maksudnya saya nak, sebab orang cakap bila kita nak kahwin ni, kita mesti ada kereta, kita mesti ada rumah, kita mesti ada kelengkapan rumah, mesti ada perabot, mesti ada set bilik tidur, mesti ada peti ais, mesti ada washing machine. So sebab yelah masa tu muda, tak ada fikir apa-apa, tak ada fikir banyak. Sebab masa 2007 tu saya kerja shift. Maksudnya bila kerja shift, orang muda kerja shift, gaji dia kira cukup lah untuk cover hutang semua tu. Okay, long story short, pada 2008 saya pun dah kahwin. Saya pun kahwin lah. Bila kahwin tu, bila tak ada anak, semuanya okay. Sebab husband pun tolong bayar separuh, bayar rumah sewa. Masa tu saya duduk rumah sewa lah, tak mampu lagi beli rumah, duduk rumah sewa. Lepas tu bayar kereta, bayar perabot, bayar peti ais, washing machine, semua hutang. Lepas tu ada lagi satu hutang, PTK pun saya kena bayar. Okey, ada lagi satu hutang masa saya nak kahwin. Masa nak kahwin tu terpengaruh lah dengan CIMB loan. Dipendekkan cerita, loan bank lah, personal loan. Personal loan yang kita orang tak tahu, dia punya interest dia sangat-sangat tinggi. Okey. Sorry. Kalau personal loan ni, saya memang cakap janganlah buat personal loan. Personal loan ni memang, saya tak tahulah sekarang. Masa tu tahun 2008. Memang interest dia sangat tinggi. Kalau kita cuma hutang masa tu 5,000 je, kita kena bayar hampir 9,000. So memang sangat-sangat tinggi lah. Lepas tu 2009 saya pun dapat anak. Okay, masa tu lah bermulanya episod tak cukup duit. Bila saya dapat anak, saya tak kerja shift lagi, saya dah kerja normal. Lepas tu bila kerja normal, memang gaji saya kurang. Sebab masa tu basic saya bukan banyak pun. Basic rasanya 1,000 macam tu je. Bila tolak EPF so dalam 700-800 je saya dapat. So mana lagi nak bayar anak. Masa tu bayar anak pun dah 300. Okay, tinggal 500. Nak bayar semua hutang tu memang tak cukup. Sebab tu masa memang kami punya gaji ni tak boleh nak survive sampai hujung bulan. Maksud dia setiap bulan saya terpaksa pinjam duit dengan adik untuk tampung perbelanjaan saya. Kalau tak, memang saya tak dapat beli susu, tak dapat beli pampers. Nasib baik saya ada adik yang sanggup bagi pinjam duit. Bila kita pinjam duit, lepas tu dapat gaji bayar duit, lepas tu hujung bulan pinjam lagi. Macam tu lah. Sebab masa
masa saya tu 2009 tu, 2008, 2009, saya tak terdedah langsung dengan bisnes. Memang saya tak tahu langsung pasal bisnes. Kalau sekarang ni banyak sangat orang ajak open agent, open dropship free. Tapi masa tu memang saya tak tahu sama ada 2008, 2009 tu tak ada buat bisnes online ke, saya tak tahu. Memang saya tak tahulah. Tapi saya langsung tak terdedak. Sebab tu saya tak ada buat bisnes. Okay. Tapi memang masa tu memang sangat susah lah. Kalau tak ada adik tolong, saya tak tahu macam mana. Sebab tu saya nak share siapa-siapa yang rasa hidup dia struggle, tak ada duit, buatlah bisnes. Saya sangat geram mau cakap saya tak ada duit tapi tak nak buat sesuatu. Sebab sekarang tak susah macam dulu. Sekarang ni ada handphone je kita dah boleh buat duit. Kita boleh join dropship free, kita boleh join agent, bermula daripada bawah. Ini tak nak mulakan, takut. Kalau tak ada duit, buatlah sesuatu. Sebab sekarang ni banyak sangat produk-produk yang menawarkan untuk kita join, untuk tolong kita sebenarnya. Banyak sangat syarikat-syarikat yang nak bantu kita dengan buat open dropship, open agent. Dia nak buat free. Macam open dropship free, kita cuma promote je. Janji ada handphone, ada data. Ini kita boleh scroll Facebook, semua boleh tengok Facebook berjam-jam, tapi tak nak buat bisnes. Itu yang memang saya sangat geram. Sebab saya tak nak mereka jadi macam saya dulu. Orang cakap susah. Bila kita susah ni, bila kita susah, tak ada orang pun nak tolong kita. Tak ada kawan-kawan nak tolong kita. Tak ada. Memang kita tak ada kawan. Orang tak nak berkawan dengan kita. Okay. So, siapa-siapa yang sesusah tu, cuba open dia punya minda tu. Buat sesuatu yang boleh tambah income. Suri rumah pun jangan rasa macam duduk rumah tak ada nak buat apa. Tapi boleh tengok Facebook, ada data. Apa salahnya buat bisnes, tolong suami. Tolong suami, boleh bagi duit dekat anak-anak. Okey, macam itulah kehidupan saya selepas kahwin. Okey. Tapi pada 2009, akhir 2009, saya pun alhamdulillah saya pun dapat kerja dekat Shah Alam. Bos yang sama, sebab masa tu bos dia macam berpecah lah dengan syarikat tu. So saya ikutlah satu bos ni pergi Shah Alam, dapat kerja transport jugalah. Masa tu akhir 2009 dah. Okey. Alhamdulillah, kerja kat sana lama-lama kehidupan dah stabil. Okey, ekonomi mula stabil, naik pangkat, kerja bagus, gaji pun okey. Gaji pun dah 3,000 lebih. Alhamdulillah, semua dah kembali normal. Semua cakap, itu orang cakap kalau 5 tahun pertama tu, kalau kahwin tu memang biasalah diuji, duk susah. Okey, lepas tu dah stabil, semua dah stabil. Okey. Sampai 2013 saya beli lagi kereta yang kedua. Okey. Saya beli kereta yang kedua, lepas tu beli rumah. Alhamdulillah dah dapat beli rumah, dapat beli kereta yang kedua. Lepas tu anak pun dah mula sekolah, sekolah tadika. Kebetulan dekat rumah saya ni ada satu tadika swasta lah. So saya hantarlah anak dekat tadika swasta tu. Anak pertama dengan anak yang kedua. Okay. So semua tahu kalau tadika swasta ni dia punya perbelanjaan tinggi lah. Lepas tu saya pun terfikir, masa tu lah baru terfikir, sebab
saya suka masa tu saya dah mula suka tengok video-video Dr. Azizan. Memang saya sangat suka tengok video dia. Macam apa saya suka tengok sharing dia lah, sebab kalau pergi YouTube tu memang selalu saya tengok sharing dia. Kedai makan apa saya tengok, ada satu kedai makan dekat oleh-oleh sana tu, Keningau lah, Seri Keningau macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So saya mula tengok, lepas tu saya tahu macam apa kita ni boleh buat bisnes, tapi saya tak adalah decide nak buat bisnes sebab tak tahu sebab kerja kan. Okay, long story short, lepas saya bersalin anak nombor 3, saya ada masalah rambut gugur yang sangat teruk. Masa tu memang rambut gugur yang sangat teruk. Kalau yang lepas bersalin tu memang tahu macam mana bila kita ada masalah rambut gugur. Potong pendek memang tak jadi. Kalau dekat bilik air tu memang banyak lah rambut tu. Memang selalu tersumbat tengok. Kalau kita mandi tu memang segenggam tu memang kalau yang tahu masalah rambut gugur tu tahulah macam mana apa kita rasa tak selesa, lepas tu rambut dah nipis. Okey. Suami pun bising lah sebab rata-rata ada rambut. Okey, lepas tu kawan perkenalkan serum Fevler. Dia cakap belilah serum Fevler ni. Harga dia cuma masa RM10 kalau saya tak silap. Lepas tu pun saya pun belilah sebab kawan kan. Tapi masa tu saya beli satu set. Sebab kalau saya ni jenis kalau nak beli barang tu beli satu set. Sebab beli satu set ni senang, dah ada shampoo, ada conditioner semua kan. Lepas tu saya pakailah. Bila saya pakai tu cakap sangat-sangat amazing. Dalam masa saya rasa memang betul-betul dalam masa 7 hari je memang berkurangan rambut gugur tu. Saya boleh rasa bila mandi tu kan, biasa kat tapak tangan ni banyak kita punya rambut. So masa tu memang kurang, memang sangat-sangat kurang. Lepas tu saya pun tanyalah kawan saya tu, ada boleh jadi member tak? Untuk dapat murah lah. Memang untuk dapat murah je nak join member. Sebab biasa kalau produk-produk ni mesti dia orang jom lah join member untuk dapat murah. So mentality saya, join member boleh dapat murah. Okay, dia cakap boleh join dropship. Tapi saya tak tahu apa tu dropship. Memang saya tak tahu apa-apa. Dropship agent memang saya tak tahu. Lepas tu saya order lah dia. Sebab saya bagi tahu kawan saya, shampoo ni memang bagus. Saya recommend dekat kawan saya lah. Gunalah shampoo ni. So masa tu saya order 2 set je. Sebab dia tak ada dekat Shah Alam ni, dia ada dekat tempat lain. Lepas tu saya lambat dapat. Saya pun marah lah sebab saya ni jenis kalau saya nak terus. Saya tak suka tunggu lama-lama. Kalau seminggu tak sampai tu macam, kenapa beli barang susah sangat nak dapat? Lepas tu saya tanyalah dia, barang ni ada dekat KL ke, senang tu dapat kan? Lepas tu dia macam diam-diam tak ada bagi tahu. Okey, saya ni jenis yang cakap FBI, mesti nak, kalau nak sesuatu mesti nak cari juga. Mesti nak cari sampai puas hati. Okey, saya pun search lah dekat FB produk tu, produk Fevler. Saya search cari Messenger satu-satu. Betapa cakap ni, nak juga cari yang berada dekat KL sebab nak senang, nak cepat. Okey, saya Messenger satu, bukan dekat KL, dekat mana? Dekat Terengganu, dekat Kemaman, banyak tempat. Lalas sekali tengah malam tu saya dapatlah dia cakap dia stokis. Masa tu panggil stokis dekat Selangor. Memang sangat-sangat happy. Lepas tu dia ajak join agent. Masa tu saya tak tahu lagi agent tu apa. Lepas tu cakap jomlah join agent, cuma 370 je. Lepas tu dapatlah produk apa-apa. Lepas tu cakap okey lah tu 370, murah je. Kalau beli 2-3 set pun lebih kurang sama. Okey lah, join lah. Tapi saya tak tahu agent tu apa. Saya tak tahu kalau join agent tu kita kena menjual. Memang saya tak tahu. Memang orang cakap saya beli ni untuk guna sendiri, untuk share kebaikan dekat kawan-kawan. Sebab memang seronok. Memang seronok bila kita dapat result tu, kita nak juga kawan-kawan kita pun
happy. Kawan-kawan kita pun mesti ada masalah rambut kuku kan. So, recommend dekat kawan-kawan. Lepas tu, masuklah dekat grup. Bila saya masuk dekat grup tu, guru agent tu, baru saya tahu, oh macam ni. Oh, kita kena jual. Lepas tu, saya pun seronok lah. Okey lah, saya cuba jual. Lepas tu, dalam hati saya pun terfikir, kenapa saya tak buat serius kan? Saya pun nak cari side income. Kenapa saya tak buat serius? Sebab dulu saya fikir saya nak buka kedai runcit ke. Sebab saya fikir berniaga tu mesti ada kedai. Mesti ada sebuah kedai, mesti ada modal yang banyak. Mesti nak buka kedai runcit tu mesti ada modal. Nak buka restoran mesti ada modal. Sebab saya tak fikir pasal bisnes online. Saya tak fikir boleh buat bisnes secara online. Okay, long story short, saya mulalah update dekat Facebook. Tapi memang saya ni adalah jenis seorang pemalu. Nak promote dekat luar offline tu memang jangan harap lah. Okay, masa tu saya memang guna cakap apa, kalau 98% tu memang guna sosial media lah. Guna Facebook. Memang Facebook lah, banyak Facebook community, Facebook group. Itu je cara saya promote. Okay, yang betul-betul merubah hidup saya ni, masa 2018 saya join IMKK. IMKK last 2018. Itulah kelas pertama yang saya masuk cakap bisnes. Kalau pasal bisnes, itulah kelas yang pertama. Kelas IMKK 2018. Okey. Masa tu saya punya stoki lah suruh saya pergi. Sepatutnya saya join tu IMKK tu masa bulan 3, sebab masa bulan 3 tu dah ada orang suruh saya pergi join. Tapi masa tu terus je nak pergi sebab ada Dr. Azizan kan. Sebab nak tengok sangat Dr. Azizan ni. Tapi mungkin belum rezeki. Saya tak nak pergilah. Lepas tu bulan 11 tu saya join IMKK 2018. Masa IMKK itulah orang cakap merubah saya, orang cakap 360 darjah. Daripada seorang yang panas barang, daripada seorang yang ego, daripada seorang yang bermarah. Memang ubah segala-galanya. Dia cuci kolam jiwa kita. Sebab saya bagi tahu terus terang, saya jarang bagi duit dekat mak ayah saya dulu. Memang jarang lah. Saya rasa time raya baru bagi. Sebab bila dah kahwin ni, rasa macam dah tak ada tanggungjawab kita untuk mak ayah. Lagi pun dia duduk di kampung, mesti cukup duit. Saya fikir macam tu. Sebab lagi pun kalau bila balik raya bagi duit, dia tanya kita cukup tak? Bukan dia tanya kita, tak payahlah bagi dekat mak. Duduk di bandar tu mesti nak guna banyak duit. So saya tak fikir panjang. Saya tak fikir okey lah. Tapi 2018 tu betul-betul merubah saya. Patutlah selama ni hidup kita sentiasa tak cukup. Sebab orang cakap apa, tak berkat kita tak bagi duit dekat mak ayah. Lepas MKK tu, saya masuk office pun berubah. Tak ada lagi macam dulu. Kalau orang buat salah, mesti marah, mesti tak suka, mesti akan buat muka, mesti macam orang cakap marah lah. Memang marah, macam dia masuk orang yang apa, nak sesuatu tu perfect. Saya jenis macam tu, nak buat sesuatu biar buat perfect. Okey, lepas MKK 2018 tu, saya decide itulah turning point saya. Saya nak buat bisnes betul-betul, nak tolong family, untuk bagi duit dekat mak ayah. Sebab dengan cara bisnes lah kita dapat duit lebih. Kalau makan gaji ni lain, hujung bulan dapat gaji. Itu yang kita dapat, itu je yang kita dapat. Okay, kita tak ada lagi income tambahan untuk hidup lebih selesa. Bukan kita tak bersyukur, kita bersyukur kita ada gaji. Memang bersyukur sangat kita ada gaji. Tapi selagi kita mampu,
selagi kita mampu buat sesuatu untuk tambah apa, untuk ubah kehidupan kita, Anak TV kita nak ni. Kita nak TV. okey pergi. Tu abang buat Kita nak TV. Kita nak ni. Kita nak TV Iman. Okey nanti mai buat. Tu itu dah. Jom dah. Okey nanti mai buat. Abang tak ada? Apa ni? Jom dah. Okey. Abang tak ada? Abang tak ada? Yo. Okey tu mai buat dulu lah. Sekejap Mami tengah cakap ni. Kita nak. Okey. Oh. Okey. Ayun. Disturb pula. Okey. Apa nak tengok? Apa nak tengok? Cuba nak tengok. Tengok. Apa? Oh, ni best. Inilah tadi beli dekat dia sebab janji kan. Pergi kelas tinggal dia 3 hari, 4 hari. So belilah mainan untuk dia. Okey, saya sambung sikit email. Mami sambung sikit ya. Okey, nanti Mami buat milo lah. Okey. Okey. Mami tengok TV dulu. Okey. Okey. Thank you. Close the door. Close the door. Ano? Tak nak. You want stay here. Okey. Okey. Saya sambung sikit lagi lah. Nak Mio buat yang ni. Buat dulu. Okey, sekejap. Mami kat Mami dulu. Mami habiskan. Kita suka lah. Dia tak suka. Kita suka lah. Kita tak suka. Okey. Okeylah, nanti saya sambung balik. Kisah seterusnya, okey? Nak Mio. Okey. Okey, itu sajalah, nanti saya sambung lagi. Okey. Part kedua ini part pertama. Part pertama selepas saya join MKK, saya dah jadi dah merubah hidup saya 360 darjah. Okey. Saya sambung lagi lepas ni Nak Mio. part yang kedua. Tunggu tau. Bye.